Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, marjatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita sama-sama membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, pada malam ni kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan syair baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam hadis yang berikutnya. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada wa ibn Rawahah yamshi baina yadayhi wa huwa yaqulu hallu banil kuffari an sabili al-yawma nadribukum ala tanzilih darban yuzilu lahama an maqili wa yuzhilu al-khalila an khalilih. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semasa Nabi SAW memasuki kota Mekah hendak melakukan umrah qada, Ibn Rawahah berjalan hadapan beliau sambil bersyair, biarkan kaum kafir menempuh jalannya, hari ini kami binasakan kamu semua kerana Nabi sudah turun. Kebinasaan yang memisahkan kepala dari leher dan yang membuatkan kekasih melupakan kekasihnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Rawahah, wahai Ibn Rawahah,
engkau bersyair di hadapan Nabi SAW dan di tanah haram Allah ini, maka Nabi SAW berkata padanya, biarkan wahai Umar, kalimah-kalimah syairnya lebih menusuk daripada panahan anak panah. Hadis 238. Baik, hadis pada malam ni adalah berkaitan dengan ketika Nabi SAW dalam perjalanan nak masuk ke kota Mekah, bersama-sama dengan Nabi SAW ada seorang penyair lah, salah seorang daripada syair. Nabi SAW ada 3 orang yang pakar dalam syair yang Nabi ambil jadi sebagai penyair Nabi SAW. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, antaranya Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, dan seorang lagi, 3 orang penyair. Jadi dalam nak pergi perang ni, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, macam saya beritahu kat tuan-tuan, syair ni pada zaman tu dia ada satu nilai boleh bakar semangat orang, boleh bina motivasi orang, boleh runtuhkan semangat orang, apa saja boleh buat dengan syair. Kalau kita marah kat orang tu, kita boleh buat syair yang kalau kita dapat syair tu, kita tak kenal orang tu, tapi kita marah kat dia. Dia boleh gambarkan orang tu miskin dalam bahasa syair dia tu, kita baca ni kita menangis, ya Allah miskinnya, susahnya, marilah kita tolonglah dia, buat collection sikit, bantu dia. Sebab mainan bahasa ni dia boleh meruntun jiwa. Sebab syair ni satu benda yang sangat hebat ketika tu. Jadi Nabi SAW faham staf yang ada di bawah Nabi ni, maksudnya umat Nabi atau bakatnya ada pada orang yang di bawah dia. Tak semua sahabat yang boleh pergi ke medan perang. Macam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia orang yang berani, dia boleh pergi ke medan perang tu, dia boleh lawan. Antaranya siapa nama seorang tu, dialah ketika peperangan Khandaq, dalam ramai-ramai musuh Islam ketika tu, seorang je yang terlepas. Kuda dia tu sangat laju dan sangat kuat lompatan dia, dia seorang lepas. Dia masuk ke kubu umat Islam, seorang dia. Dia kata, mai sini, siapa yang nak isteri dia jadi yatim, siapa yang nak anak dia jadi, isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim, mai lawan dengan aku. Mana yang kata syurga apa, mana yang hampa kata neraka apa. Sayyidina Ali umur awal 30-an ketika tu. Sayyidina Ali tak boleh dengar macam ni, dia kira barah, dia kena bangkit lah. Nabi kita sabar Ustaz. Tapi dia duk buat champion dia ni, duk angkat kuda dia, duk angkat kuda dia macam tunjuk belagak lah. Akhirnya Nabi SAW bagi arahan pada Sayyidina Ali, hambi buat settle dia ni. Malas dah aku tengok dia ni belagak sangat. Sayyidina Ali bangun. Kemudian ketika Sayyidina Ali bangun, Nabi SAW doa, wahai Allah, engkau telah ambil pakcik kesayangan aku, nama dia Hamzah ketika Badar, jangan kau ambil pula Sayyidina Ali daripada kami sayangan dia. Sayyidina Ali masuk, dan riwayat menyebut mereka fight 2 orang sampai debu mengelilingi kawasan tu. Maknanya fight sungguh lah, sampai debu masuk, tak tahu apa jadi kat dalam tu. Semua duk usah, duk tunggu dengan penuh debaran. Jadi apa kat dalam ni, fight 2 orang berdebu tak nampak lah. Akhirnya apa Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali ambil pedang dia, tetak di tengah kepala. Setengah riwayat menyebut terbelah kepala dia, setengah riwayat menyebut darah bleeding yang sangat banyak sehingga jatuh kena ke janggut dia, dia pun jatuh dan mati. Ada sahabat yang jadi berani macam tu. Ada sahabiah perempuan Nabi SAW guna juga dalam perang. Nabi tak guna mereka ni pergi perang tu. Walaupun Sayyidatina Safiyah, dia adalah orang yang sangat berani, tapi ada di kalangan orang perempuan kebiasaannya mereka kalau bahasa kita jadi nurse. Kalau orang perang luka, mereka akan bawa mai ke tepi medan perang. Jadi muslimat ni dia tak tinggal dalam perjuangan Islam ni. Apa mereka buat? Mereka bawa ayak mai bagi pada mujahidin. Andai kata ada luka yang dalam, mereka akan tolong balut. Macam nurse lah.
benda-benda yang mampu dibuat dengan tenaga, dengan kepakaran orang perempuan, okey, Nabi bagi orang perempuan duduk kawasan ni. Jadi kita sebagai orang yang duduk di pentadbiran pun kita tahu juga orang yang duduk di bawah kita ni dia lebih tang mana. Dia ni duduk di bawah pentadbiran kita, dia ni dia lebih tang buat kerja. Dia ni lebih tang mana? Tang suara dia sedap, okey, dia boleh jadi imam. Dia ni lebih tang mana? Dia ni lebih dia boleh buat macam ni. Pengurusan komputer semua hang bagi kat dia semua kerja. Okey, hang boleh bahagian ni. Dalam banyak-banyak ada agak hak jenis sembang saja. Ada agak betul. Dia saja semua benda dia tak betul dalam grup WhatsApp, Telegram dia orang paling champion ni, tak betul yang tu, tak betul ni, tak betul. Orang macam ni bungkus tak tepi, dia toksik, dia bagi lingkup pengurusan kita. Jadi Nabi dia pandai. Nabi SAW, okey, hang pandai syair, okey. Syair dia ni Abdullah bin Rawah dia boleh bakar semangat orang. Sayyidina Umar masa duk jalan tu, Sayyidina Umar kata, Abdullah bin Rawah, hang ni sebab apa? Apa duk baca syair depan Nabi? Macam tak hormat pula. Macam nyanyi depan Nabi. Dan ini kita ada kat tanah haram. Sebab apa hang buat panggil macam ni? Nabi SAW kata, wa khalli anhu ya Umar. Khalla anhu ya Umar. Wahai Umar, biar dia. Biar pi dia syair tak apa. Kerana kata-kata dia lebih tajam daripada pedang kita untuk bunuh musuh. Makna dia apa? Ia akan membakar semangat kita sebelum pedang kita sampai kat dia. Kata-kata dia tu membakar kita sehingga kita boleh buat. Macam kereta api lah. Kereta api dulu kan pakai arang dulu kan. Maknanya kata-kata Abdullah bin Rawaha ni macam arang dan batu yang masuk, yang membakar supaya enjin dia, supaya dia punya tayar dia dengan asap dia semua boleh bergerak lebih laju dan boleh maintain. Seolah-olah Nabi SAW habaq macam tu. Okey, apa pengajaran nak boleh ambil daripada hadis ni? Ada beberapa. Pertama, harus kita dengar dendangan syair daripada orang lain dengan syarat syair itu syair yang baik. Selagi syair itu bukanlah syair yang menuju ke arah syahwat, menuju ke arah maki orang, mencarut orang dan sebagainya, maka jangan di kalangan kita, boleh kita dengar syair itu tak apa, tak ada masalah. Menurut Imam Baijuri, harus di atas menjadi dalil bahawa harus bahkan sunat mendendangkan syair dan mendengarkan isi kandungannya, memuji Islam, mendorong mentaati Allah dan seumpamanya. Kalau bahasa kita sekarang ni dengan nasyid ke lagu-lagu Islam yang ada dendangan-dendangan tentang pengaruh semangat yang baik, suruh kita buat semayang awal waktu dan sebagainya, harus. Dan juga harus atau galakkan guna syair dalam medium dakwah atau sebagai pembangkit semangat pejuang Islam dan menjatuhkan semangat musuh, kerana diakui oleh Nabi SAW bahawa syair jika kena caranya lebih cepat. Bolehlah dakwah dengan syair itu tak apa, tak ada masalah. Dakwah dengan lagu, tapi kena cara lah. Perempuan tak boleh dakwah dengan lagu. Nyanyi nasyid perempuan tak kena lah. Sebab perempuan tak boleh azan, perempuan tak boleh lafaz talbiyah dengan kuat. Jadi berdalilkan tu, maka ulama larang. Tambah pula hang pergi menyanyi depan orang. Azan ni hang sorang-sorang dalam bilik pun tak boleh dengar suara. Nyanyi depan orang, gelek-gelek pula, muka pula comel gitu. Tak tengoklah dakwah tu, tengok comel dia tu kan. Macam tu lah kita. Setengah-setengah masjid dia buat program muslimat. Penceramah duduk depan, perempuan. Ceramah duduk 3 orang. Kalau penceramah perempuan main depan, geng muslimat main depan. Geng muslimat pergi duduk dalam kotak pula. Hari-hari mereka duduk dalam kotak. Mari kita try duduk dalam kotak, tengok baru tahu macam mana. Laki duduk belakang. Kalau nak buat ceramah yang ada laki dengan perempuan macam tu, kita jarakkan sikit, duduk belakang sikit lah. Saya lebih suka buat pentas kat luar macam tu. Jadi penceramah duduk atas kalau ada perempuan. Jangan ceramah perempuan seorang di sini. Sini semua laki. 3 minit pertama bertakwa, dia main minit ke belakang dia haru sikit. Walaupun kita muka nampak macam beriman sikit, main lama-lama dia rosak kita. Jadi kalau ceramah perempuan, panggil perempuan duduk depan, laki bagi border, start pada sini, yang duduk belakang, betul je, senang. Memang laki dengan perempuan ni dalam Islam dia ada satu border yang cantik. Semayang, perempuan duduk belakang. Bukan kita hina atau diskriminasi perempuan, itu tempat yang betul yang untuk dia. Takkan kita nak panggil main duduk depan.
laki perempuan. Dia kata itulah betul hak. Banyak golongan SIS, Sisters in Islam ni, mereka pejuang macam tu. Dia kata Islam ni karut bawa belakang. Islam perempuan tak ada suara. Ada, bukan tak ada. Macam sahabat tuan-tuan. Dalam jihad ada, dalam perang ada. Semua tempat. Yang layak untuk orang perempuan lah. Kemampuan dia atas bidang kepakaran dia dan kemampuan dia. Jadi kita letak betul. Hadis ni juga tidak melarang, kata ulama, sebarang bentuk semangat atau muzik atau bunyi atau lagu untuk pejuang naikkan semangat dia bawah. Di Turki, tuan-tuan saya dipahamkan pada zaman Turki Osmaniyah dan sebagainya tu, mereka ada band mereka sendiri. Band tu dia macam bagi semangat tau. Dia dalam bunyi-bunyi dia tu macam sebelum mujahidin nak pergi perang apa semua ni, lagu-lagu tu, band-band tu bukanlah band macam kita faham ni rock macam tu dah. Ada bunyi-bunyi dia tu. Mana nak bak tuan-tuan tak kira bak hoi jadi isu pula. Bukan macam tu. Contoh lah. Contoh ni tak apa betul tapi saya nak bagi tuan-tuan bayang. Macam bola kan, orang tengok stadium bola kan. Daripada satu nyanyi lagu tu. Jadi lagu tu di stadium bila menyanyi tu, kita dengan contoh lawan dengan Singapura baru ni, kita 4-1 duk lead tu, jadi macam semangat kita pun jadi solok macam tu. Player yang duduk di bawah pun mereka akan jadi seronok. Time menang time kalah mereka maki 8 kilo. Manusia macam tu tuan-tuan. Malaysia menang mereka bagus ya. Malaysia kalah tak guna ni apa, coach kena letak jawatan. Hari-hari coach letak jawatan. Mampu hampa nak menang saja payah aku tu. Menang sokong lah. Kalau kalah bagilah sokongan moral pula. Nak menang selalu mana boleh. Orang lain pun nak menang juga. Contoh macam tu di stadium sebenarnya. Jadi untuk Turki Osmaniyah ataupun kita pada semboyan telah berbunyi itu kan lagu tu. Salah tak lagu tu? Tak salah. Sebab dia bagi semangat mujahidin. Andai kata kami balik tu dengan menang atau tak balik pun dengan kejayaan, apa adalah cara-cara dia tu. Itu sebahagian ulama kata tak apa, dia sebagai bahan membakar semangat untuk sama ada orang tu dia dalam bentuk nyanyian ataupun dia speech. Ada orang dia boleh cakap, dia boleh beli orang, dia pun cakap orang pun semangat nak pergi apa semua tu. Macam tu boleh, tak apa, tak ada masalah. Bukan nak pergi fight tanpa tahuan orang dah, dengan adabnya. Cuma dia memberi semangat dan motivasi kepada orang-orang yang nak buat sesuatu benda tu. Kata Syekh Samih Abbas, hadis ini menjadi dalil harus mendendangkan syair dalam Masjidil Haram secara khusus dan di dalam masjid-masjid lain secara umum, akan tetapi hendaklah tanpa nyanyian. Maksud tanpa nyanyian ni adalah tanpa alat muzik. Sesetengah ulama menyebut kan kita buat qasidah dalam masjid, buat yahanana dan sebagainya, syair puji Nabi di tanah haram pun boleh, masjid yang paling mulia. Tempat-tempat lain boleh tak? Boleh. Syair tak jadi masalah, puji Nabi tak apa. Yang menjadi persoalan, boleh tak alat muzik gendang? Macam Syekh Nuruddin, dia tak selesa kalau gendang di dalam masjid. Kalau kita buat di perkarangan atau di luar, okey, dia kata okey, tak ada masalah. Setengah ulama yang dia Syekh, ada 2-3 orang macam ulama Azhar yang besar juga, dia kata okey. Cuma kita di Malaysia ni tuan-tuan, kita di Malaysia ni, kita kalau buat gendang-gendang apa semua dalam masjid ni, bawa segala macam, dia jadi masyarakat kita ni dia tak boleh benda baru yang macam pelik sikit. So, macam apa masjid ni tambah kita pula baru tukar pengurusan. Hak dia berkata tu lah apa, dia macam isu pula. Jadi boleh kalau kita panggil geng qasidah, boleh dia buat qasidah saja macam tu kan. Baru ni di Bukit Gedung, saya dengan Syekh Nazrul dan Ustaz Yusuf Yaakob, dia pemain, tapi dia pemain kompang, tak apalah, surau. Musola dia ada perbahasan lain, masjid perbahasan lain. Sebab musola tempat sembahyang, orang perempuan yang haid boleh masuk lagi. Adapun masjid jami' yang buat Jumaat, hukum dia lain. Tuan-tuan buat masjid,
tanah masjid ni dia milik Allah. Contoh kita ni, contoh masjid Bukhari, contohlah. Masjid Bukhari ni, tanah ni siapa beli? Tan Sri Syed Mohtar Bukhari beli. Tanah kat Sungai Pinang tu. Macam satu lagi masjid nak buat, Masjid Habib Jewels. Tuan-tuan tahu masjid tu baru nak buat. Tahu tak mana? Depan Lotus Sungai Pinang. Sungai Pinang tu dekat nak pergi Tanjung Tok Kong. Di situ nama Masjid Habib, baru sebulan 2 lepas. Hujung tahun kot saya rasa tahun lepas pecah tanah oleh TKM. Ada pun nak mula buat dah lah, tak tahu bila nak siap. Masjid tu, tanah tu siapa beli? Habib Jewels contoh Ataupun kita punya Tan Sri Syed Mohtar Bukhari beli. Dia beli, dia buat masjid. Semua pakai duit dia, tak pakai duit siapa-siapa pun dia tak mau. Sebab dia kata ada duit banyak, dia nak buat khidmat ke agama Allah. Bila dia buat je masjid, maka dia buat penyerahan pada jabatan agama. Penyerahan apa? Penyerahan tanah. Tanah tu kena tukar daripada lot milik dia, dia kena serah pada jabatan agama. Jabatan agama akan tukar tanah tu jadi tanah wakaf. Apabila tanah tu daripada milik dia diserahkan kepada tanah wakaf, maknanya dia tak boleh dah ambil tanah tu dan tak boleh claim dah. Adik-beradik keluarga tak boleh claim dah. Siapa punya? Itu Allah yang punya. Bila dibina masjid, katalah contoh kita ni Syed Mohtar ataupun siapa-siapa lah, Masjid Sungai Arang ni kita punya, tanah ni tanah kita. Kita serah ke Jaid, Jaid jadi tanah wakaf, kita buat masjid. Al-Huda, contoh, Huda tu nama isteri kita. Kita pun buat atau anak kita buat. Bila dah jadi masjid, kita tak boleh duduk kat depan masjid dan halang orang main masjid. Hang jangan main. Dulu aku minta hang belanja nasi lemak, hang tak beli masa aku miskin. Hang jual, hang jangan main masjid aku. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kita hilang hak untuk pegang masjid. Masjid ni bukan kita punya dah. Allah yang punya. Hang tak boleh, hang boleh main, hang tak boleh main, tak boleh. Kita tak boleh kata kat situ. Siapa nak main boleh main. Sebab masjid dia wakaf. Sebab tu tuan-tuan, jabatan agama kita di Pulau Pinang ni, kalau siapa buka madrasah, dia suruh sangat daftar madrasah tu. Ada beberapa madrasah, satu ketika dululah, sekarang saya tak tahu lah, saya rasa isu tu dah tak ada lah. Tahu dia buat apa? Dia kutip tanah, duit lah kat masyarakat. Okey, dia pun bina madrasah. Siapa punya tanah tu? Tanah tu adalah milik daripada orang ramai, dia pun beli. Dia beli tanah tu, dia buat apa? Dia buat nama dia lah, dia beli tanah. Dia buat sekolah, bangunan cantik, tahfiz, masjid, semua cantik lah. 10 tahun dah sekolah tu jalan. Cantik, budak-budak semua bagus, orang pusat pengajian, tok-tok guru main. Last kali apa berlaku? Bapak dia ni yang usahakan tanah meninggal dunia. Bila meninggal dunia, anak-anak ni nampak lot tanah ni adalah satu hartanah yang besar untuk mereka. Anak-anak dia mai dekat pengurusan sekolah yang baru, mereka kata kami nak balik tanah ni. Sebab tanah ni atas nama bapa kami. Kami nak. Kalau mereka pergi mahkamah, mereka buat tuntutan, maka menurut undang-undang di negara kita, adik-beradik dia anak isteri semua adik-beradik ni layak untuk dapat tanah tu balik untuk diri mereka. Sebab apa? Sebab secara on paper, hitam putih, black and white, memang nama bapa mereka. Jadi dia termasuk dalam harta mereka, mereka nak ambil. Sebab tu siapa-siapa buka sekolah, jangan beli tanah atas nama sendiri. Beli tanah atas nama sekolah. Akaun bukan akaun sendiri, akaun sekolah. Duit semua masuk dalam tu. Hang meninggal dunia, sebagai penghormatan mungkin ke bumi dalam sekolah. Yang tu yang paling tinggi. Jadi kita tak ada dah hak untuk bangunan. Sebab sayang tuan-tuan, kita dah buat macam-macam semua. Memang ada kes, roboh semua, pergi semua, pelajar semua menikut pergi sekolah mana pun tak tahu. Mereka ambil dia adik tu tanah, mereka jual mereka semua. Nanya, bapa mereka duduk dalam tu. Bapa dia okey je.
Biasalah orang main cucuk. Rugi tu tanah tu 18 juta apa boleh biar betul ya. Dia ni main nak buat projek, dia tu main nak buat projek apa semua. Jual. Sekali dua boleh lah iman terbaik. 18,000 tuan-tuan. Jam berapa? Akhirnya beli tanah. Jadi kalau kita buat surau, contohnya kita ada bangunan tu milik kita. Di bawah bangunan tu ada surau kita buat. Surau tu kita punya, bangunan tu kita punya, buat kita punya. Pemilik dia peribadi. Kita boleh halang orang. Kita boleh beritahu, hang hanya main sembahyang, ni surau aku. Ribut muka hang. Contoh. Boleh? Sebab apa? Sebab tu dia ghairu jami', sembahyang Jumaat, masjid jami', ghairu jami'. Cerita masjid ni adalah cerita yang panjang. Jadi apa-apa benda berkaitan masjid, mesti kalau kita Pulau Pinang ni kena hantar pergi ke pejabat mufti. Mereka akan main declare tepi ni masjid ke tak masjid, tepi ni masjid ke tak masjid, belakang tu masjid ke tak masjid. Kalau tepi ni bukan masjid, maksudnya geng muslimat yang uzur, mereka boleh duduk situ. Kalau tepi tu bukan masjid, maka macam mana kita nak sembahyang tahiyatul masjid sebab kita berada di luar daripada masjid. Jadi banyak cerita. Jadi masjid dia cerita panjang. Kalau kita bawa main alat muzik, qasidah, nasyid semua, boleh, tak apa. Cuma elakkan alat muzik. Nyanyi saja apa saja, hana suara sajalah. Lepas tu berhenti, sambung daurah balik kita. Lepas tu sambung balik, boleh. Tapi Tok Guru yang main tu dia berpandangan bahawa tak apa main alat muzik. Dia bawa beberapa pandangan ulama kitab-kitab semua. Dia kata boleh. Okey, boleh, tak apa. Kita bersandarkan ke, kita percaya dengan kehebatan atau ilmu dia. Dia setuju, okey, tak apa-apa, kita beritahu dia lah. Dia kata setuju, kita boleh, tak apa. Cuma masyarakat kita ni, dia kalau benda baru dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Contoh, masa khutbah Jumaat kan, di hujung khutbah tu sunat, sahabat kata kami ni hafal surah Qaf ni sebab kami dengar Nabi selalu baca dalam khutbah surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Sikit dia baca. Sahabat kata kami hafal sebab kami selalu dengar. Maknanya setiap kali di akhir khutbah Nabi akan baca. Tapi ada bacaan-bacaan lain yang Nabi suka baca juga. Masyarakat kita ni dia macam kalau baru dia cakap boleh ke tak boleh ya? Dia macam pelik lah. Padahal benda tu boleh ya. Ada benda yang kita tak tahu, kita tanya lebih baik daripada kita buat keputusan. Macam tu lah. Sedikit pandangan. Kemudian hadis berikutnya. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Jalastun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akthara min 100 marrah. Fakana ashabuhu yatanashaduna syi'ra wa yatadhakaruna asya' min amril jahiliyah wa huwa sakitun farubbama tabassama ma'ahum." Ini keajaiban Nabi Maksudnya baca terjemah tu. Hampa tak faham, aku seorang yang gila. Hadis ini, aku duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100 kali. Para sahabat saling melantunkan syair dan berbicara mengenai kehidupan jahiliah. Nabi SAW hanya diam dan sekali-sekala senyum bersama mereka. Okey. Yang pertama adalah sahabat ni depa sayang kat Nabi, dan apa sahaja benda yang berlaku depa dengan Nabi tu maksudnya dalam ingatan yang jelas dengan depa. Contohnya dia boleh habaq, aku duduk dengan Nabi lebih daripada 100 kali. Kita ni tuan-tuan, kalau tanya kita duduk sembang depan cushion dengan isteri kita berapa kali? Tak tahulah Ustaz. Larat aku duduk, tak larat kami pergi tidur betul lah. Kita tak ambil berat kan, sebab kita rasa biasa. Tapi sahabat, benda tu mereka hargai tau. Setiap kali duduk tu mereka ada koleksi ulama tulis tentang perbualan sahabat ketika sahabat membonceng belakang Nabi.
Sahabat bila duduk, sama ada duduk belakang atau naik unta jalan kat tepi lah, ramai-ramai duduk jalan tu, dia cari peluang, dia pergi duduk tepi sembang dengan Nabi, duduk sembang duduk tu. Lagi dia terlepas orang lain duduk sembang. Kadang aku bonceng belakang Nabi. Mereka tak akan biar peluang tu. Ada benda mereka ditanya dan mereka simpan benda tu, mereka macam besar sangat, hebat aku boleh sembang dengan Nabi, dia pegang. Hadis ini menunjukkan bahawa sahabat Nabi SAW sangat menghargai setiap detik dan saat berlalu bersama dengan Nabi SAW. Yang kedua, kita dapati daripada hadis ini adalah berkaitan dengan dakwah Nabi SAW yang santai. Kadang-kadang dakwah ni tuan-tuan, kita tak mesti ceramah, kita tak mesti cakap berkaitan dengan khutbah Jumaat, taklah. Kadang-kadang kita duduk sembang pun sebenarnya dia adalah sebahagian daripada ukhuwah, dan ukhuwah tu dia boleh bawa pada dakwah yang betul. Kadang-kadang kan sesetengah masjid lepas kuliah, once a while, bila-bila dia buat makan hopok lekor je, cicah teko je, bukan ada apa pun. Tapi bila kita duduk sembang seronok, jadi dia ukhuwah tu dia lebih lagi. Dan Nabi SAW tu dia kadang-kadang dia raikan sahabat. Sahabat duduk sembang-sembang lah, macam bahasa kita mengeteh lah. Pergi kuliah pergi ngeteh, relax gitu lah. Mereka bukan sembang bab agama pun. Tahu dia sembang apa? Sembang jahiliah. Dulu hantar masa kita kapiak tu. Duk cerita zaman tu. Adalah lawak-lawak lah, jadi apalah apa semua. Kadang Nabi pun tak tergelak. Nabi tak kata kat mereka, apa ni, lara, apa tahu tak? Hampa kena zikir banyak kat Tuhan apa semua. Kalau bahasa kita senang sahabat tuan-tuan, Nabi ni taklah skema sangat. Dia friendly, dia mudah dibawa. Sembang, bincang, seronok. Orang yang walaupun dia Nabi, dia ketua, tapi dia ada ciri-ciri meraihkan naluri manusia yang biasa. Contoh saya kita tuan-tuan ya. Katalah kita hari ni lepas kuliah kan, lepas mak dia, member kita main kata. Member kita kata, "Weh, jom kita pergi Astaka Bukit Kidong. Pergi kena burger rusa ke, pergi kena char kway teow paksu ke apa ke. Jom lah." Kita kata kat dia, "Char kway teow, astagfirullahalazim. Ya akhi, kita dilahirkan oleh Allah untuk ibadat padanya. Kita janganlah lalai dengan char kway teow." Payah orang macam ni. Senang nak kawan dengan dia. Payah char kway teow, tak payahlah ceramah. Pergi makan sudah, tak makan sudah. Yang kita pergi nak laksa, astagfirullahalazim. Kita kena sayyidul istighfar sebab nak makan laksa. Oh tak payah buat teruk tu kan. Nabi dia tak macam tu, maksudnya dia santai. Saya boleh habaq kat tuan-tuan, dakwah Nabi ni bukan maksudnya dia bukan di masjid saja. Ada hari maksudnya di padang pun Nabi boleh dakwah. Jadi kawan-kawan kita main futsal kan, sebelum kita masjid anjur futsal. Contoh, okey, semua kena pakai tutup aurat. Okey, sebelum futsal, okey, ada satu ceramah sikit 10 minit tazkirah untuk semua pasal semayang ke apa-apa. Okey, sekali kita berhenti semayang, sekali kita sambung balik, kita bagi hadiah. Kita tak bawa budak-budak tu main masjid. Kita masjid pergi kat dia, contoh, atau surau ke apa-apa, kita buat program keagamaan di stadium, di futsal, di mana-mana, di taman botanika ke apa-apa. Kita bawa budak-budak muda pergi sana sembang tu, santai apa semua, dia relax, mandi sungai ke apa-apa. Lepas tu ada tazkirah sikit, bakar ayam ke apa-apa. Tak apa Islam tak bagi macam tu. Boleh, tak apa, salah Tuan. Nabi pun sembang. Cerita jahiliah, kadang Nabi join gelak sama mereka pun gelak hua-hua, Nabi pun join gelak. Tapi tak mintaklah gelak macam kita hua-hua gelak tu. Nabi senyum macam tu je. Maksudnya Nabi taklah skema, Nabi tak bangkit bangun tak apa, orang apa ni lalai, apa tahu aku Nabi duduk dengan apa, pergi rosak iman aku semua. Taklah terlalu skema. Jadi kita main masjid surau ni, kalau anak isteri kita nak bawa pergi makan mana-mana sekali-sekala siakap tira so, pilah bawa tu dekat Teluk Tempoyak ke apa ke. Dengan keluarga kira maksudnya nak beli pancing baru tak kira. Tu kat spot rim baru tak kira dengan isteri nak. Tak apalah main masjid semua, tak boleh jalan pergi mana pun tak apa. Cuma semayang kita semayang macam tu. Sikit lagi. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asy'aru kalimatin
takallamat bihal arabu kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallaha batila. Syair yang paling benar pernah diucapkan adalah syair labid. Ingatlah, setiap sesuatu selain daripada Allah itu pasti akan binasa. Hadis ini Nabi SAW dengar syair daripada Umayyah bin Salt. Umayyah bin Salt ini daripada sahabat nama Syarif radhiyallahu anhu. Beliau begitu asyik mendengarnya sehingga minta ditambah syair hingga Asy-Syarif mendendangkan 100 bait. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Sayyidina Syarif. Sayyidina Syarif ni apa dia buat? Dalam perjalanan dengan Nabi SAW, dia dendangkan syair daripada Labid. Labid ni tak masuk Islam lagi. Dia tu tak Islam. Nabi suka dengar syair tu. Labid nama penuh dia Umayyah bin Abi Salt. Dia baca satu, Nabi seronok ya. Nabi kata, baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Punya seronok Nabi dengar syair tu sampai berapa bait? 100 rangkap Nabi dengar. Punya panjang. Syair tu syair siapa? Syair Umayyah bin Abi Salt. Islam ke? Tak Islam. Berapa? 100. La ilaha illallah. Nabi dengar syair daripada orang bukan Islam. Kita Islam buat syair puji Nabi SAW, ada orang kata Nabi tak buat. Allah, saya pun tak boleh fikir macam mana buat itu. Ini bukan selawat, ini puji Nabi, ini syair. Syair pun tak apa, selawat pun tak apa. Dalam syair ada selawat, dalam selawat ada syair. Tak ada selawat langsung pun syair hak kapiak pun Nabi dengar. Hang bagus daripada Nabi ke? Nabi bagus daripada hang. Nabi bagus daripada kita. Dan kalimah pujian tu pastilah lebih baik daripada apa yang disebut oleh Umayyah, kerana itu umum sahaja. Dalam bait tu ada syair puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, maka boleh, tak apa, tak ada masalah. Umayyah Abi Salt adalah pesyair pada zaman jahiliah yang sempat hidup semasa Islam. Namun beliau tidak memeluk Islam, walau beliau percaya kepada hari kebangkitan dan merupakan ahli ibadat ketika jahiliah. Walaupun beliau tidak memeluk Islam, Nabi SAW suka dengar syair daripada dia. Hadis ini menjadi dalil harus mendendangkan atau dengar syair yang didendangkan oleh orang walaupun dia bukan Islam. Janji syair itu syair yang baik. Janji lantunan-lantunan tu adalah lantunan yang tidak melampau atau mengkeji orang dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, syair yang tak ada perkataan keji tidak dicela, kecuali jika terlalu banyak dendang hingga ambil kebanyakan masa yang ada. Adapun yang sikit tidaklah salah mendendangkannya, mendengar dan menghafaznya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan Aisyah, ada satu lagi. Kuntu ridfan Nabi, kata Abdul Malik bin Syarid. Tadi ya, sama. Aku pernah duduk di belakang Nabi SAW semasa menunggang haiwan, tengok. Maksudnya di belakang. Ridfa maksudnya bonceng di belakang satu kenderaan. Dia duduk belakang Nabi, dia baca syair, Nabi duduk depan, Nabi duduk bawa unta, Nabi suruh nak kata, okey, baca lagi. Macam Nabi macam terhibur lah. Macam tu. Aku bacakan. Boleh ke Ustaz, isteri saya menyanyi kalau saya bawa kereta? Kalau saya mengantuk sangat, isteri saya menyanyi. Boleh je. Kalau isteri suara salah. Kalau isteri suara jeng, elok-elok mengantuk, anda tidur tu. Dua-dua tidur. Isteri boleh je tak? Kat rumah boleh. Karaoke boleh karaoke dengan isteri. Boleh. Dua orang duduk lah. Zumba boleh. Apa Ustaz Zumba? Zumba suami isteri. Boleh Zumba. Nak pakai apa? Apa punya pasal? Suami isteri. Pakai tak pakai, tak apa. Suami isteri tak ada salah apa. Aku bacakan kepada beliau sebanyak 100 syair gubahan Umayyah bin Abi Salt Al-Thaqafi.
Setiap kali aku baca, Nabi kata baca lagi, sehingga aku bacakan 100 bait syair, rangkap syair untuk beliau. Kemudian Nabi SAW menyebut, in kada la yuslima, hampir-hampir Umayyah bin Abi Sa'd ni nak masuk Islam, tapi dia tak masuk. Hadis terakhir, terakhir bab ni sikit je. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan bin Thabit minbaran fil masjid yaqumu alaihi qa'ima yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qala yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ayyidu Hasana bi ruhil qudus ma yunafihu aw yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan sebuah tempat atau mimbar yang tinggi seperti mimbar untuk Hasan bin Sabit dalam masjid Nabi di Madinah. Di tempat itu dia berdiri dan melakukan hebatnya mempertahankan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah memberi kekuatan Roh Kudus semasa beliau melakukan kehebatan dan mempertahankan Rasulullah SAW. Baik, Sayyidina Hasan bin Sabit digelar Walid Al-Ansari Al-Khazraji, dan saya bagi tahu kat tuan-tuan, antara penyair Rasulullah SAW adalah dia. Dan sepakat orang Arab menyatakan bahawa Hasan bin Thabit adalah penyair yang paling unggul sekali di kalangan penyair bandar dan kampung. Macam penyanyi nombor 1 negara lah dia punya tahap tu. Hasan bin Sabit ni memang kemas dia. Beliau dikenyakan umur panjang 120 tahun. Separuh umurnya pada zaman jahiliyah, separuh lagi pada zaman Islam. Beliau meninggal pada zaman Sayyidina Ali. Hasan bin Sabit selain daripada Hasan bin Sabit, ada 2 orang lagi, Abdullah bin Rawaha dan Ka'ab bin Malik. Ni sahabat ni yang saya suka lupa ni. Ka'ab bin Malik. Siapa dia? 3 orang yang tak pergi perang Uhud, perang Tabuk. Dia pun cerita panjang pasal Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. 50 hari dia kena boikot, sampai orang kafir negara luar tulis surat, dia berkata kat dia, Muhammad dengan geng dia boikot hang kan, mai masuk agama kami nanti bagi semua benda kat hang. Oh, sampai dia koyak surat tu. Tentu bayang dia main masjid, semua orang buat bodoh kat dia. Siapa pun tak tahu dia. Aku senyum orang buat bodoh. Yang aku paling galat sekali bila aku jumpa Nabi, aku bagi salam, Nabi kalih muka dia. Dia kata, aku rasa jam tu hari tu. Dunia yang besar, aku rasa sempit. Semua orang pergi kedai, orang tak layan. Jadi siapa pun tak tahu. 50 hari. Sehingga akhirnya turun ayat pengampunan daripada Allah SWT. Dia penyair Nabi Abdullah bin Rawaha dengan Sayyidina Hasan bin Sabit. Harus guna syair untuk menasihat agama, harus mendengarkan syair yang elok dalam masjid dengan syarat tanpa iringan muzik, kerana dibimbangi merosakkan kemuliaan masjid. Jadi dalam masjid Nabi ni, macam ni masjid Nabi, ada satu tempat yang tinggi sikit. Bukan mimbar, dia satu lagi tempat yang lain. Tempat tu khas untuk Sayyidina Hasan bin Sabit. Dia akan naik atas tu, dia baca syair puji Nabi. Nabi kata kat dia, hang ni Sayyid Hasan, aku tengok macam Sayyidina Jibril luhur kudus ni macam duk tiup dekat mulut hang. Maksud dia apa? Maksudnya hang punya idea tu tak putus-putus. Macam Jibril duk tepi, duk bisik kat hang lirik baru. Kira dia cakap tu bahasa indah, tersusun, puji Nabi macam bahasa indah. Oh, macam kagum hebat dia ni. Rasa macam malaikat duk bisik lirik kat dia kot. Nabi sampai puji dia sebab terlalu hebat dia punya bahasa dia. Yalah, dia penyair nombor 1 negara ketika tu. Memang bukan jago kampung lah, memang jago pula, jago kebangsaan dan antarabangsa. Macam tu. Maksudnya ada orang qasidah dalam masjid. Qasidah tu apa tuan-tuan? Syair puji Nabi lah tu. Dia kita mengaji bab syair, maksudnya boleh lah nak qasidah dalam masjid, boleh.
Cuma macam saya beritahu kat tuan-tuan, sama macam pengarang kita abang, elakkan alat muzik kalau dalam masjid, suara sahaja. Kalau alat muzik kita buat di tempat luar, macam buat kemah ke apa macam tu, kita boleh buat. Okey, nanti kita baca bab berikutnya berkaitan dengan bulan 2 berkaitan dengan maja'a fi sifati kalami Rasulullah SAW, sifat atau cara bicara. Kalau bahasa kita ni, macam mana Nabi kalau cakap dengan orang tu, macam mana Nabi cakap, bahasa Nabi guna tu macam mana penggunaan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bahasa ni dia boleh beli orang. Contoh siapa cakap, Soekarno Indonesia, dia kalau cakap dia kata apa, beri aku 10 orang pemuda, aku boleh gegarkan dunia. Tuan-tuan tengok di YouTube, kalau dia cakap, semua orang jadi macam terpukau. Di negara kita ada tak? Ada lah. Adalah beberapa orang, tak mahu sebut nama, jadi isu pula ni. Tuan-tuan balik tengok lah. Dia bila cakap, saya tuan-tuan bawa hari tu Jabatan Agama buat khusus khutbah Jumaat, sebab saya dah tulis khutbah juga untuk Pulau Pinang. Adalah beberapa slot yang pertama, isi teks khutbah tu macam mana nak buat, adalah permulaan dia macam mana, tengah dia macam mana, mesti ada solusi. Jadi orang dengar isu tu, apa penyelesaian untuk isu tu. Jangan cakap satu isu, cerai banyak, beletiak aku tu apa, lepas tu habis gitu. Jadi kami dapat apa? Tak tahu. Dia dah benda yang kita kena bawa balik adalah banyak benda. Esok tu pula ada satu orang lagi motivator dia main cara nak khutbah tu. Pegang tongkat macam mana, hang kena tengok orang macam mana, suara hang macam mana. 30 saat yang awal je orang akan tengok hang dan orang buat keputusan. Kalau hang okey, depa akan dengar. Kalau 30 saat hang cakap pun melerek gitu, depa dia tidur tu kan. Depa set dia main dia, sekali dia bangkit lepas 10 minit dia bangkit lah. Hang 30 saat yang hang ada, hang boleh kena beli orang macam mana hang nak cakap. Suara kena tinggi. Lepas tu kena buka mata. Ada benda kita cakap tu kita kena buka mata kita. Ada benda kita kena cakap tu kena ni, kedok dai semua. Lepas tu ada tangan. Macam suara dia cakap. Saya duk fikir. Cara kita belajar, cara kita duk fikir. Ada bukan seorang lah, beberapa orang di negara kita, ahli politik lah, kalau dia cakap tu macam tu cara dia cakap lah. Contoh sebagai kita kata, contoh hak dia abang saya lah. Dia abang macam ni, saya minum ayak ni ya. Memang nak minum ayak pun aku buat contoh, minum ayak, pandai tak? Kalau saya minum ayak, saya kata ayak ni masin lah. Saya kata, saya minum sikit, ada seorang lagi dia minum ayak, dia kata ayak ni, ayak apa ni, masin, masam ayak ni. Dalam dua watak muka tu, mana yang lebih masin atau masam? Orang kedua. Sebab dia punya muka dengan mata dengan apa semua tu, orang tengok tu jadi terkesan. Orang yang pertama minum ayak masam tu, lemon masam, masam ayak apa ni? Air lemon. Itu biasa, kita pun boleh try minum. Tapi kalau kawan tu letak, apa ni minum dengan mata kecil, dengan kedut, dengan telinga, dengan itu kesan dia baik. Dia ajak khutbah tu sampai macam tu, punya pergi belajar. Lain orang tidur, penat aku belajar. Itu mah dia lain daripada awal aku sudah betul. Nak bab apa tajuk ni? Tajuk akan datang ni, Nabi bila dia cakap dengan orang, ada depan audien beramai-ramai, tapi semua orang rasa macam Nabi cakap dengan dia. Itu saya tak pelik lagi tuan-tuan. Saya lebih kagum lagi dengan salafus soleh Nabi dan orang belakang ni bila. Sebab dulu tak ada mikrofon. Abdullah bin Mubarak, anak murid dia beribu, puluhan ribu main, macam penuh stadium.
Dia duduk di depan, dia cakap. Karamah salafus salih. Semua orang boleh dengar dengan jelas dia cakap. Saya ni tak karamah langsung. Tak ada mikrofon, jam saya tuan-tuan. Apa pun tak faham saya cakap. Ada mikrofon pun tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan tak ada tu. Salafus salih tak ada mikrofon. Ribuan anak murid ni main daripada luar-luar ni semua main mengaji dengan dia. Dia penduk di corok mana pun, dia bukan dia cakap tempik gitu. Dia cakap pelan gitu kan. Tapi semua orang boleh dengar, boleh mengaji. Tu kehebatan. Nanti kita tengok. Tu sebagai trailer bakar semangat. Aku tak abang semualah, abang semua apa tak main lah kuliah. Jadi aku pun pandai kok jerat tahun tu. Baik, terima kasih. Tahniah kepada pengurusan yang masjid yang baru. Kita sama-sama doakan supaya dapat memakmurkan masjid dan khidmat pada masjid dengan sebaiknya dan dapat menunaikan amanah dan tugas tu dengan sebaiknya, insya-Allah. Jadi kita sama-sama bantulah. Sama-sama bantu. Saya abang kat tuan-tuan. Tak ya bang, cuba itu. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum minna